Ini bab sabda Nabi SAW, akan terus ada daripada umatku orang-orang yang tegak di atas kebenaran. Wahum ahlul ilm, kata Imam Bukhari, mereka ialah ahli ilmu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Mughirah bin Syu'bah daripada Nabi SAW, sabda baginda, akan terus ada sekumpulan dari umatku akan tegak sehingga datang kiamat. Wahum zahirun, dalam keadaan mereka tegak dalam menghadapi orang-orang yang menyanggahi mereka ataupun tegak di atas kebenaran. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Humaid, beliau berkata, saya telah mendengar Muawiyah bin Abi Sufyan berucap, katanya, saya telah mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang Allah mahukan kebaikan untuknya, nescaya akan diberi faham yang mendalam kepadanya tentang agama. Aku hanya pembahagi, Allah yang memberi. Dan akan terus, dan urusan umat ini ataupun agama bagi umat ini akan terus betul sampai berlaku kiamat. Au ya'tiya au hatta ya'tiya amrullah. Ini syak perawi, sama juga maknanya, sehingga datang perintah Allah, maksudnya hari kiamat. Bab qaulillah, ini bab firman Allah, au yalbisakum syi'a, ataupun dia menjadikan kamu berpuak-puak, berpecah belah. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, beliau berkata, apabila turun kepada Rasulullah SAW, qul huwal qadir ala an yab'atha alaikum azaban min fawqikum, katakan, dialah yang maha berkuasa untuk menghantarkan kepada kamu azab dari atas kamu. Qala, Nabi SAW berdoa, meminta perlindungan, a'udzu biwajhik, aku berlindung denganmu. Ataupun au min tahti arjulikum, ataupun dari bawah kaki-kaki kamu. Nabi SAW meminta perlindungan dengan katanya, a'udzu biwajhik, aku berlindung denganmu. Falamma nazalat, apabila turun ayat aw yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd, ataupun dia menjadikan kamu berpuak-puak, berpecah belah, dan merasakan kepada sebahagian kamu keganasan ataupun kejahatan sebahagian yang lain. Qala, Nabi SAW mengatakan, hatan ahwan, ataupun aisar, dua ini lebih mudah, lebih ringan, lebih ringan ataupun lebih mudah. Ini bab orang yang menyerupakan sesuatu perkara yang maklum dengan asas yang telah diterangkan, yakni Allah telah menerangkan hukumnya untuk memberi faham kepada yang bertanya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa ada seorang hulu, seorang darat, ata Rasulullah, pergi kepada Rasulullah SAW. Lalu dia berkata, sesungguhnya isteri saya telah melahirkan anak yang hitam, warna kulitnya. Wa inni ankartuhu, dan saya tidak dapat menerimanya. Saya tidak dapat menerimanya. Terus Rasulullah SAW bertanya dia, adakah engkau mempunyai unta? Orang itu menjawab, ya. Nabi SAW bertanya, apa warnanya? Orang itu menjawab, merah. Nabi SAW bertanya, tidak adakah di antara unta itu yang awraq, yang kelabu? Orang itu menjawab, memang ada, banyak yang kelabu.
Qala, Nabi SAW bertanya, dari mana engkau fikir datangnya yang kelabu itu? Dia menjawab, wahai Rasulullah, boleh jadi itu adalah tarikan urat, ataupun ini boleh jadi baka dia, keturunan dia ni. Qala, Nabi SAW berkata, boleh jadi ini juga kerana tarikan urat, ataupun berpunca daripada keturunan yang dulu-dulu. Walam yurakhis lahu fil intifa' minhu, dan Nabi SAW tidak membenarkan dia menafikan anak itu, yakni sebagai anaknya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa ada seorang perempuan datang kepada Nabi SAW, lalu dia berkata, sesungguhnya ibu saya bernazar untuk pergi haji, tetapi dia mati sebelum sempat pergi haji. Bolehkah saya mengerjakan haji bagi pihaknya? Nabi SAW menjawab, hujji anha, kamu kerjakanlah haji bagi pihaknya. Bagaimana kalau ibumu ada berhutang? Adakah engkau akan membayar? Perempuan itu menjawab, tentulah. Nabi SAW pun bersabda, kamu bayarlah alladhi lahu, kamu bayarlah hak Allah itu, kerana Allah lah kerana Allah lah yang paling berhak kamu bayar. Bab ma ja'a fi ijtihadil qada bima anzalallah. Ini bab hadis tentang bersungguh-sungguh menghukum menurut apa yang diturunkan oleh Allah. Kerana firman-Nya, sesiapa yang tidak berhukum menurut apa yang Allah turunkan, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Dan pujian Nabi SAW kepada ahli ilmu apabila dia yaqdi biha, menghukum dengannya dan mengajarkannya, atau melaksanakannya dan mengajarkannya. La yatakallafu min qibalihi, dia tidak mengada-ngadakan dari pihak dirinya sendiri. Dan ini bab bermusyawarah, ini bab khulafa bermusyawarah. Dan mereka bertanya ahli ilmu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada dengki kecuali kerana dua perkara, yaitu yang pertamanya seorang lelaki ataupun seseorang yang Allah berikan kepadanya harta, maka dia membelanjakannya habis-habis pada kebenaran ataupun kerana kebenaran. Dan yang seorang lagi ialah orang yang Allah berikan kepadanya hikmah, kebijaksanaan, maka dia melaksanakannya dan mengajarkannya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Mughirah, beliau berkata, Umar bin Al-Khattab pernah bertanya tentang hukum imlasil mar'ah, yakni anak dalam kandungan perempuan yang gugur, yaitu yang dipukul perutnya, perempuan yang dipukul perutnya, lalu dia menggugurkan kandungannya, anak dalam kandungannya. Beliau berkata, siapakah di antara kamu yang pernah mendengar daripada Nabi SAW berhubung dengan perkara ini apa-apa hadisnya? Saya berkata, saya. Maka Umar berkata, apa? Saya kata, saya telah mendengar Nabi SAW bersabda, fihi ghurratun, kerananya seseorang itu dikenakan ghurrah, yaitu kena merdekakan hamba. Ghurrah kena diberikan sebagai ganti rugi. Hamba, abdun, lelaki ataupun hamba perempuan. Faqala, Sayyidina Umar pun berkata, jangan engkau ke mana-mana, jangan engkau ke lain selain daripada engkau, selagi engkau tidak memberi kepadaku jalan keluar pada apa yang telah engkau katakan itu. Saya pun keluar
dan mendapati Muhammad bin Maslamah. Saya pun bawa dia. Dia bersaksi bersamaku bahawa dia telah mendengar Nabi SAW bersabda bahawa dalam kes itu dikenakan Ghurrah abdun, iaitu seorang hamba lelaki ataupun perempuan. Ibnu Abi Zinad telah menjadi mutabi' kepadanya. Telah menjadi mutabi' kepadanya daripada ayahnya, daripada Urwah, daripada Mughirah. Ini bab sabda Nabi SAW, pasti kamu akan menuruti jalan-jalan orang-orang sebelum kamu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah, daripada Nabi SAW, sabda baginda, kiamat tidak akan berlaku selagi umatku tidak mengambil apa yang diambil oleh orang-orang dahulu. yakni tidak melakukan seperti mana yang dilakukan oleh orang-orang dahulu. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, dan sehasta demi sehasta. Maka ada orang berkata, wahai Rasulullah, seperti orang Faris, orang Farsi dan orang Rum kah? Nabi SAW menjawab, siapa lagi orang lain kalau bukan mereka? Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri, daripada Nabi SAW sabda baginda, pasti kamu akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sehingga kalau mereka masuk ke dalam lubang dhab pun kamu akan menuruti mereka. Kami pun berkata, wahai Rasulullah, orang Yahudi dan Nasara kah? Qala, Nabi SAW menjawab, faman, siapa lagi? Yakni kalau tidak mereka. Ini bab dosa orang yang menyeru kepada kesesatan ataupun mengadakan sesuatu jalan yang buruk ataupun contoh yang tidak baik, kerana firman Allah Ta'ala, dan dosa-dosa orang yang mereka sesatkan tanpa sebarang ilmu. Dengan sanadnya Imam Bukhari beriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, tidak ada satu pun nyawa yang dibunuh, orang yang dibunuh secara zalim, melainkan anak Adam yang pertama dulu mendapat satu bahagian daripadanya. Sufyan kadang-kadang berkata min damiha, daripada darahnya, kerana dialah yang mula-mula membunuh, yang mengadakan cara membunuh itu. Jadi ini kita masih lagi dalam kitab Al-I'tisam bil Kitab was Sunnah. Imam Bukhari mari dalam tajuk ni, sabda Nabi SAW, akan terus ada satu kumpulan daripada umatku yang tegak di atas kebenaran. Hak ni hadis hak bawah tu pun hak tu juga. Jadi tajuk tu dia mari daripada hadis sendiri. Cumanya dia menentukan siapakah satu golongan daripada umatku yang tegak di atas kebenaran itu siapa? Jawabnya ahli ilmu. Jawabnya ahli ilmu. Dan ahli ilmu di sini, yang dimaksudkan dengan ahli ilmu di sini ialah ahli ilmu tentang Quran dan Sunnah. Sebab ini di bawah bab ni, walaupun secara umumnya ahli ilmu tu ada kelebihan daripada yang tidak berilmu, tetapi yang dimaksudkan di sini yang tegak di atas kebenaran ini, nak tahu kebenaran benar atau tidak ni, iaitu orang yang mengetahui tentang Quran dan Sunnah. Itu yang dimaksudkan ahli ilmu. Maknanya ini jaminan daripada Nabi SAW bahawa akan terus ada sampai kiamat orang yang tegak di atas kebenaran ini, yakni orang yang mengajar ataupun mengamalkan Quran dan Sunnah ni akan terus ada sampai kiamat. Cuma atas kita lah nak pilih kau tak say tu, nak ikut kau tak say, nak belajar kau tidak, tu atas kita. Jadi mereka ini akan terus menang, zahirin, satu makna tegak di atas kebenaran. Yang kedua dengan makna alin, tinggi, melebihi orang lain.
mengatasi orang lain. Yang ketiga dengan makna ghalibin, menang, mengalahkan yang lain. Ni kumpulan ini dia menang lebih daripada hak lain. Lebih mengatasi yang lain. Jadi dari segi mengatasi yang lain ini ialah dari segi hujah, bukan dari segi bilangan, bukan dari segi kuasa, tidak. Ada kalanya demon ni tidak berkuasa. Memang dalam sepanjang sejarah ni banyak dah lepas dah pun tak ada kuasa pun, dan dari segi bilangan pun tak ramai pun. Tetapi kalau dari segi hujah tak boleh lawan. Tuhan ni hendak. Jadi hujah tu berdasarkan kepada dia. Yang ni kalau nak merujuk kepada Quran dan Sunnah tak boleh pergi. Tak boleh litah dia, tak boleh mengatasi dia. Hak lagu ni akan terus ada. Kalau nak ikut pendapat sendiri, memang banyak lagu tu boleh jumpa banyak, ada belaka. Tapi kalau nak je ni, kalau berlawan lah, kalau kita kata kalau berhujah, maka tak boleh nak lawan hak ni. Hak lain tak boleh nak mari, hujah Quran dan Sunnah. Hak benarnya iaitu hak bawa Quran dan Sunnah. Itu maksud dia di sini. Itu satu makna khusus dia yang Imam Bukhari maksudkan di dalam bab ni. Makna umumnya iaitu orang Islam. Iaitu orang Islam. Akan terus ada orang Islam ni sampai kiamat. Akan terus ada. Itu makna umum. Tetapi di sini lebih dimaksudkan ahli ilmu, yakni tentang Quran dan Sunnah. Itu maksudnya. Jadi kita kena ingatlah ni, kalau kita ikut ni, ikut yang di atas, ikut yang kemah kejap di atas kebenaran, ikut yang menang, mengikut Nabi SAW. Menang mengikut Nabi SAW. Boleh jadi mengikut masyarakat tidak benar, tidak lebih. Tak kira tu. Tak kira tu. Maknanya kalau kita nak cari, memang akan jumpa. Mana-mana pun ada. Walaupun ada, hak tak molek pun ada juga. Tapi kalau nak cari semua lagu tu ke? Tak. Misalnya satu contoh mudah lah kita kata. Umum lah kalau dalam masyarakat kita ni, kalau nak cukup pala tu kat budak tu kan, dengan asal gelogonya, dengan garanya, dengan gulanya, dengan macam-macam ada tu nyonya muda tu. Jadi cukup pala tu ambil rambut tu bubuh dalam. Macam-macam lah ada banyak. Tapi semua lagu tu kah? Senyap lah kau sehingga keliru kau, sehingga tak ada orang tahu kau sebenar. Ada. Mana hak sebenar tu tak ada orang duk mengajar semacam. Cuma kita kalau kita ngaji pun kita tak pakar. Tu je lah masyarakat tak pakar. Kalau nak tanya hujah, kuat hak ni tak ada tu. Hak tu maknanya dia ada-adakan, benda yang dia ada-adakan, menyusahkan sendiri. Padahal benarnya kalau kita tengok dalam Quran dan dalam hadis tak ada lagu tu hak adanya buah tamak je, hak adanya. Jadi hak lebih-lebih gitu tu tak ada. Tapi semua lagu tu kah? Tak juga. Akan terus ada lah dalam masyarakat tu, dan mana-mana pun akan terus ada hak tidak lagu tu. Kalau kita nak tahu boleh. Kalau kita tanya hujah tu dia mau ambil mana, tak boleh nak ayat. Tahu duk buat lagu tu. Turun-turun. Gitu. Dia akan jawab gitu. Tapi kalau tanya hak ni mana? Tengok ada ni dalam kitab ni, Bukhari kau apa-apa kau kita kata tak ada semua. Jadi siapa hak ni? Walaupun sikit pun hak ni boleh royak hadis. Pucanya. Hak tu tak boleh royak. Dia ikut-ikut gitu. Sedangkan orang Islam ni Allah SWT royak dah dalam Quran ni. Tak molek pasal ikut-ikut pak turuk ni. Dia kena nak ikut gapo-gapo biar tahu jelas hak kita tu ni gapo dia. Molek ke tidak? Nak pergi mana? Driver tu molek ke tidak? Ada lesen ke tidak? Kalau kita nak bawa orang ni nak jadi driver bah pun susah dah. Kena ada lesen, kena ada macam-macam kemahirannya. Cukup. Apa tak lagi kalau nak bawa hak ni orang ni. Gitulah makna. Lepas tu riwayat daripada Muawiyah bin Abi Sufyan
Dalam ucapannya dia berkata, saya telah mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang Allah mahukan kebaikan, khairan. Di sini dalam bentuk nakirah, khairan, bukan al-khaira, tetapi khairan. Nakirah ni kadang-kadang dia memberi makna ta'zim. Maknanya kebaikan yang banyak, kebaikan yang besar, kebaikan seperti. Sebab kebaikan ni banyak dalam dunia ni. Boleh pitih banyak pun kebaikan juga. Boleh gotu ni banyak, kebaikan juga. Hak sebenar-benar kebaikan, hak berguna sungguh. Apa dia? Di sini dia kata, sesiapa yang Allah mahukan kebaikan untuknya, niscaya diberi faham yang mendalam kepadanya tentang agama. Macam tu. Mana kita kena syukur banyak-banyak kalau kita Allah SWT bagi faham yang mendalam tentang agama. Kita faham molek agama ni. Tu Tuhan nak kita ni, Tuhan pilih kita ni sebagai orang yang bertuah tu. Tak ada lebih pada tu. Tak ada. Hak lain tu kecil-kecil belakang. Kalau hak ni ada hak ni, alhamdulillah. Di peringkat masing-masing. Di peringkat hak mengaji tinggi, hak alim, cara dia. Hak peringkat hak mengaji pun, kalau Tuhan pilih faham yang mendalam tentang agama ni, besar maknanya. Tapi kadang-kadang kita tidak serah. Kita tidak serah. Kita faham tu faham cetek. Tidak faham fiqh tu maknanya faham yang mendalam. Bukan faham sikit-sikit dak. Faham banyak. Faham benar. Sebab tu dalam Quran pun dia sebut kalau bab mengaji ni liyatafaqahu fid din, supaya mereka itu mendalami agama. Mana bukan ngaji sikit-sikit, ngaji banyak, biar dalam. Itu dia sebut. Sebab hak tu hak lebihnya. Dan kalau hak sampai ke peringkat ni kalau tak pergi perang pun tak apa. Padahal wajib perang. Sebab apa? Hak ni pun semacam perang juga ni, untuk mendalami agama. Itulah yang disebutkan di dalam Quran. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Bukan semua orang mukmin kena pergi perang belaka. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Alangkah baiknya kalau ada satu golongan daripada mereka itu yang keluar untuk mendalami agama. Maknanya tak pergi perang pun tak apa. Maknanya begitu pentingnya mendalam tentang agama ni. Sebab kalau tidak mendalam tentang agama ni, kadang-kadang dia faham cetek lah, bukan tak masuk akal. Jadi masalah. Jadi anggapan kepada orang tua orang ni sebagai kurang misalnya, tak ada pasal-pasal. Kerana silap kita sendiri. Bahasa susah lah beragama ni, susah. Dengan tidak faham secara mendalam. Banyaklah hak jenis ni, contoh-contoh yang seumpama ini ni, banyak benar lah. Jadi faham selapis, faham selapis, tidak faham maksud agama. Dalam semua segi boleh pergi belakang, kalau nak bicara ni. Wa innama ana qasim, aku hanya membahagi, aku hanya bagi ilmu. Raya. Wallah yu'ti. Di sini wa yu'tillah, yang memberi ialah Allah. Maknanya ini besar ni hadis ni. Satunya belajar biar sampai ke peringkat tinggi, biar dalam. Itu maksud, matlamat, tujuan ngaji. Yang kedua, peranan guru. Guru hanya memberi. Dia tidak boleh bagi hidayah kau, nak suruh jadi pandai, tak boleh. Nak suruh jadi lebih, hak tak cerdik jadi cerdik, tak boleh. Hak tu Allah SWT pilih dah. Pilih dah. Orang ni nak jadi goni, saya dia pilih dah. Pilihan Tuhan. Jadi Allah SWT yang memberi. Bila kita ingat gitu, bukan kita jadi faham dia tu, mudah faham kau, payah faham kau, bukan kita. Allah SWT buat dah orang tu lagu tu, jenis benar kau, jenis mudah faham kau, jenis apa, Allah SWT buat dah. Cuma kita boleh usaha. Sebagai pembahagi kita boleh tengok, orang ni patut bagi 2, orang ni bisa pada dah, orang ni tak pada 2, kena 5. Atas kita lah tu, atas kebijaksanaan kita. Tapi pada hakikatnya yang memberi ialah Allah.
Ada kalanya ngaji tak ada sebelah mana pun, kalau Tuhan nak beri boleh. Ada kalanya ngaji banyak tak boleh juga, tak seberapa juga. Allah yang memberi. Jadi bila gitu kita kena minta dengan Allah, bukan bergantung dengan kemahiran kita, dengan teknik kita, pengajaran kita, bukan hak tu. Kita kena bergantung dengan Allah. Hak ngaji pun lagu tu juga. Yang bagi cuma untuk guru tu sebagai saluran saja. Hak tu pilih dari semasa ke semasa. Betul lah kita di zaman kita ni, hak ni jadi tok guru, hak dia jadi anak murid. Lepas tu tok guru dengan anak murid tu mati kedua. Orang lain pula. Lagu tu lah Tuhan pilih siapa tu meneru. Hak nak bui sebenarnya isi tu. Hak je bawa ni saluran saja, jalan saja. Itulah. Setara Nabi dia kata, innama ana qasim. Aku hanya memberi. Wallahu yu'ti. Allah lah. Aku hanya membahagi. Allah lah yang memberi. Anda ingat ni, kalau hak ni hadis ni dia logo Darul Ulum Deoband, satu universiti besar di India tu. Pengasas dia Maulana Muhammad Qasim Nanutwi. Dia tulis, innama ana qasim wallahu yu'ti. Pasal apa tu? Guru nombor satu dia, pengasas dia tu Qasim nama dia, kebetulan Maulana. Jadi innama ana qasim. Ingat, ni pusat pengajian ni asas dia gitulah. Itulah prinsipnya. Aku hanya je bagi. Yang sebenarnya je bui Allah. Yang je buinya Allah. Aku je bagi. Jadi maksudnya hak bagi ni bukan hak sebenar lah, orang lain suruh tolong buinya. Hak orang lain, hak Allah. Jadi yang memberi sebenarnya Allah. Sebab kita je bagi. Fitih ni hak orang lain. Hak je bagi tu orang lain, kita ni je bui. Gitu dah. Tu guru ke apa tu setara tu. Jadi bila innama ana qasim, atas hak tu saja tu panjang dah nak bincang. Bila kita ni pembagi, jangan mana-mana. Kita kena bagi hak orang suruh bagi lah. Jangan hak orang tak suruh bagi kita bui. Tak kena lah tu. Hak orang suruh bui, tugaskan kita, amanahkan kita suruh bui kam. Suruh bui Quran dan Sunnah dengan betul-betul. Jangan kita campur adukkan dengan yang lain-lain pula. Hak tu pun boleh pergi juga hak tu. Sebab yang sebenarnya yang memberi Allah, bukan kita. Begitu juga, bukan bergantung kepada guru semata-mata, tetapi Allah yang memberi. Bila begitu, kita tidaklah kata segala-galanya atas guru. Bahkan kita ada doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu dia sebut, walan yazala amru hadhihi al-ummah mustaqima. Agama ini akan terus lurus. Mana akan terus ada yang betul. Tidak kata semua tak betul. Tak. Bahkan hak asas itu, hak agama, ajaran asas agama, tauhid, risalah, hak tu supaya berlaku mana-mana. Walaupun ada beza nak kecil-kecilnya, hak asas tu tetap terpelihara, tetap betul. Tidak supaya agama lain. Yang mana Nabi dia mula-mulanya bawa memang agama tauhid. Sampai jadi tak ada serabut dah tauhid. Sampai jadi tak ada serabut. Kalau orang Kristian tu Tuhan jadi 2-3 pula. Kalau orang Hindu cara dia, hak ni pula cara dia. Jadi asalnya dia anggap sebagai ahli hikmat, orang yang bijak di kalangan dia saja, Buddha tu. Tapi akhirnya jadi Tuhan. Sri Rama, orang, semua orang Hindu pun tahu Krishna tu orang, tapi akhirnya jadi Tuhan. Ada patung dia. Boleh kata tengok hak asas tu sudah berubah. Usah kau lain-lain, hak kecil-kecil. Kita tadi duduk bahas hak kecil tu. Hak tadi misalnya ni bubuh asal gelugur ke tu ke ni tak ada. Tu bid'ah tu. Tapi semuanya terima Allah ni sah. Tu maknanya terus molek. Tidak jadi berubah sebab agama lain. Tak ada dah kita nak cari hak benar ni. Hak kata pengikut Nabi Isa bawa ajaran Nabi Isa hak sebenar. Tak ada. Pengikut Sri Rama bawa ajaran Sri Rama hak sebenar. Tak ada. Tak ada. Bahkan Sri Rama tu jadi lagu lain. Kalau kita tengok dalam sejarah dia, Sri Rama tu dia menikah ramah bini dia. Tapi orang Hindu tak boleh menikah ramah. So bini misalnya, mana dia tak tahu. Jadi hak tu sebab kita kan Nabi boleh kita tahu. Dia tak.
Jadi banyak sangat ada berubah. Adapun agama kita, hak asas tu tidak berubah ke mana-mana. Kalau ada pun hak jenis-jenis kecil. Jenis-jenis gitulah ada. Sampai kiamat. Babun, firman Allah, au yalbisakum syi'a, ataupun dia menjadikan kamu berpuak-puak, berkumpulan-kumpulan, ataupun berpecah belah. Bil ana. Lepas tu Imam Bukhari sebut ni, mari hadis Jabir bin Abdullah. Bila tu ayat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul huwal qadiru ala an yab'atha 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Hak ni setiap turun hak ni Nabi sallallahu alaihi wasallam minta berlindung. Mana Tuhan boleh belaka nak buat mari azab daripada atas kamu, daripada langit. Supaya orang zaman itu daripada langit ni api mari daripada langit. Hancur jadi pokok dia. Itu azab daripada langit. Ataupun angin. Mari itu daripada atas lah, daripada atas. Mari hancur habis. Ataupun daripada bawah. Daripada bawah ni apa ni, gempa bumi ke dan sebagainya lah, tenggelam ke tanah, runtuh ke dan sebagainya. Itu daripada bawah. Nabi SAW minta berlindung belaka, janganlah umat dia ni kena dengan hak ni, hak azab hak berat ni sampai habis, pupus maknanya. Janganlah gitu. Minta berlindung dengan hak tu. Au yalbisakum syi'a, ataupun maknanya kita hidup dalam dunia ni tak dapat tidak, dia akan tiba masanya, dia akan sampai masanya kita akan bertemu dengan hak ni. Hak susah saat ni. Hak susah ni macam-macam. Malapetaka ni tak boleh lari kalau hidup dalam dunia. Selagi duduk dalam dunia, negeri yang aman molek lagu mana pun, kita tak tahu hak tu, hak nak mari tu, tak tahu. Jadi bila dah tak dapat tidak, kita akan hadapi dalam dunia ni. Maka Nabi SAW bila turun ayat ni, hak ni minta jauh, janganlah Tuhan bui hak ni. Hak ni jangan juga. Tapi bila tu au yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd, Nabi SAW kata hak dua ni lebih ringan. Tak apalah hak ni. Sebab kita tak dapat tidur dalam dunia ni, kena menghadapi benda ni. Jadi kalau Tuhan bui lagu ni pun, ya Allah, tak apa. Jadi Tuhan jadi buat kita ni jadi pecah belah. Jadi hak ni pun dengan kehendak Allah SWT juga. Hikmat dia. Jadi pecah belah, jadi puak-puak, bala, sampai jadi perang, bunuh-membunuh sama sendiri. Hak ni hak mengaku sama Islam, hak mengaku kafir pun sama Kristian pun perang juga sama dia. Hak sama Hindu pun perang juga. Begitulah keadaan dalam dunia ni. Hak selepas Nabi ni begitu berlaku. Umat dia sendiri pun hak mengaku Islam ni pun begitu. Dan ada membunuh hak ni, wak nyaya hak ni seksa hak ni. Au yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Hak ni berlaku. Hak ni kena wak nyaya hak ni gitu gini. Tak apalah, hak ni biar hak ni berlaku. Sebab nak kata nak lepas supaya dalam syurga dalam dunia ni tak boleh. Bukan supaya dalam syurga dunia ni. Dunia ni mesti ada kesusahan, mesti ada masalah. Jadi masalah apa dia? Masalah ni dan tapi dia ada ubat dia. Yang jadi gini ni apa sebab jadi pecah ni? Pasal tidak ikut Quran dan Sunnah, jadi pecah. Kalau ikut Quran dan Sunnah tidak akan jadi gitu. Itulah masalah manusia ni, tidak akan jadi gini. Dia akan jadi adalah nak ikut angin dia, nak ikut nafsu dia. Maka dia buat gitu gini. Tak saya pakai hukum Allah, tak saya pakai hukum Quran, tak saya pakai hukum Sunnah. Maka jadi buat nyaya kepada hal tu. Dia akan berlaku juga dengan kehendak Allah, berlaku. Tetapi benda ni bukan tak boleh diubah, bukan tak boleh kita ikhtiar, dan bukan tidak ada jalan penyelesaian dia. Ada jalan, iaitu kembali kepada Quran dan Sunnah. Itulah manusia tidak jadi gitu. Tidak semua gitu. Dia akan ada, tak boleh gitu. Jadi bila kita sedar gini, serah ke dia. Kita buat setakat mana yang boleh. Bila kita jaga ni supaya orang ikut Quran dan Sunnah, hak mana ikut, alhamdulillah. Hak tak ikut, nak warna serah ke dia. Gitu. Sebab kita tahu dah, memang gini sunnatullah, kehendak Allah sudah gitu. Cumanya dalam kehendak dia tu, sebab kita kata sakit lah, sakit tu mesti ada dah. Tapi bukan makna tak suruh berubat. Berubat tu ada juga.
Ikhtiar ada hak tu. Hak mana jumpa ubat tu dengan izin Allah jadi sembuh, hak mana tak jumpa mati gitu. Nak kan serah dia. Jadi hak ni pun lagu tu juga sudah jadi sunnatullah. Cuma bukan bermakna bila dah kehendak Allah gini jadi kita lek. Dah kehendak Allah belaka, sakit ke apa tu. Tapi kan dia suruh berubat, dia suruh cari ikhtiar. Hak ni pun lagu tu juga kehendak Allah juga. Tetapi dia boleh berubah sikit sebanyak dengan ikhtiar kita. Hak tu pun kehendak Allah juga. Bila kita ada usaha, adalah pertolongan dia. Adalah pertolongan dia. Jadi supaya kaya miskin itu kehendak Allah berlaku. Hak mana berlaku tu. Tetapi benda ni kita boleh ikhtiar, kita boleh usaha kawal ataupun menghapuskan. Tapi kalau nak kata tak ada langsung, dunia ni jadi semua tak ada rezeki, tak ada berebut, tak ada gapo, tak ada. Tidak gitu. Ini sifat dunia dah. Jadi kalau dalam dunia ni tak dapat tidak, kita nak dapat ujian, kita nak dapat malapetaka, kalau setara ni tak apa. Biarlah hati. Gitu. Bab mensyabbaha aslan ma'luman. Ini bab orang yang membandingkan ataupun menyerupakan sesuatu perkara dengan asal yang telah diterangkan hukumnya oleh Allah untuk memberi faham kepada yang bertanya. Jadi gitu boleh. Setengah ulama mengatakan, Imam Bukhari di sini dia nak ayatnya boleh qiyas. Boleh qiyas. Dan qiyas itu tidak salah asalkan maqis alih ataupun tempat yang kita nak qiyas tu iaitu Quran dan Sunnah, mengikut saluran dia, tak apa. Tapi setengah ulama mengatakan tidak. Imam Bukhari cuma kata sini dia buat mari sini dia nak ayat untuk nak beri faham. Benda ni hukum ni sudah ada dah dalam asal dia, dalam Quran dan Sunnah ada dah. Nak suruh nak beri faham, bukan maknanya nak ayat qiyas itu molek dah. Ada juga yang kata gitu. Sebab itulah dalam bawah ni, dalam hasyiah Sindi bawah ni, dia kata ma'anna kullam minhuma ma'lum 'inda al-mutakallim bidun hadha at-tashbih wa innama yushabbih li tafhim as-sa'il al-mukhatab wa at-tawdih 'indahu la li ithbat al-hukm kama yaqulu bihi ahlul qiyas. Tu ada bawah. Jadi untuk beri faham, nak suruh mudah faham, hukum tu ada dah. Tidak sampai hukum berdasarkan qiyas, hukum tu berdasarkan hadis dia tu lah, ada dah tu. Misalnya ni. Jadi ada dua pendapat lah, situ tak apalah. Walau bagaimanapun setakat yang diketahui, bukanlah Imam Bukhari ni seperti puak-puak Zahiri yang tidak mahu pakai qiyas tu, tidak. Imam Bukhari ni dia pakai juga qiyas. Itu dalam usul fiqh dia ada qiyas juga. Jadi kalau orang kata hak ni menunjukkan Imam Bukhari nak ayat qiyas itu boleh pakai, pun kita boleh terima sebab memang dia terima. Iaitu seorang Arabi pergi kepada Rasulullah, dia kata bini saya melahirkan anak hitam, jadi bini dia tu putih, dia pun putih juga. Jadi dia tak boleh terima lah, lagu mana. Nabi SAW pun buat banding, buat perbandingan. Ada unta, dia kata ada. Warna ke dia merah asalnya, mana asalnya merah. Lepas tu tak ada hak kelabu, ada hak kelabu tu mari mana je ayat. Tidak daripada hak muk pok dia tu, hak merah tadi kan. Iyalah hak tu. Lagu tu juga ni boleh jadi hak turunan hak atas-atas tu lagi tarik. Tarik dia nya tarik. Hak tu jadi tubik warna lagu ni. Jadi masalah warna ni bukan masalah asas yang menentukan segala-galanya, tidak. Itu hak Nabi SAW nak ayatnya. Jadi kamu tak boleh menafikan, membantah kerana semata-mata tengok warna kulit itu berbeza, maka kamu nak kata bukan anakmu. Tak boleh. Bahkan cuma tengok sekeliling kamu, anak unta, dia jadi buat banding dengan unta. Sebab orang Arab dia ada unta belaka. Jadi anak unta cuba tengok, jadi serupa belaka kan dengan mak dia tu. Warna dari segi warna tak serupa, tapi bukan anak dia ke? Anak dia. Dah lagu ni pun lagu tu lah juga. Jadi Nabi SAW bandingkan itu. Dia bandingkan itu dengan ada asas dia. Supaya apa? Supaya orang mudah faham.
Dan Nabi SAW tidak membenarkan dia, menafikan anak itu sebagai anak dia. Tak boleh semata-mata tu, tak boleh. Sebab apa? Dia pun wayak kaedah al-waladu lil firash. Tu kaedah dia. Al-waladu lil firash. Anak itu dikira hak tuan punya tilang. Jadi maknanya kalau dia ni suami isteri, sah dah, anak tu anak dia lah. Gitulah mengikut al-zahir. Mengikut al-zahir. Walaupun ada kemungkinan di celah-celah tu mana-mana pihak, sama ada balik suami ke balik isteri ke, berlaku curang. Pergi dengan orang lain misalnya, dan anak tu boleh jadi anak orang lain. Walaupun begitu, dari segi hukum zahir dunia, dikira anak dia sebab orang rasminya dia. Gitu. Boleh juga, bukan tidak ada langsung kebenaran untuk menafikan itu, tapi kalau menafikan itu dia jadi hukum lagu mana? Dia masuk dalam hukum li'an gitu gini, banyak perkara, saluran lain lah. Bukan semata-mata mudah gitu nak menafikan semata-mata kerana muka tak serupa ke, kerana warna kulit tak serupa ke, tak lihat tu. Lepas pada tu riwayat daripada Ibnu Abbas, ada seorang perempuan pergi kepada Nabi SAW. Dia kata, mak saya bernazar nak buat haji, lepas tu mati tak ada buat haji, bolehkah saya buat haji bagi pihak dia? Nabi SAW kata, lagu mana kalau makmu ada hutang, tidak mu nak bayar kan ni kalau dia mati? Dia kata nak bayar. Lagu tu hak ni. Jadi hak Allah lebih patut mana kita jaga lagi. Gitu. Jadi dia buat banding itu. Dia buat banding dengan hutang. Hutang tu mana asas dalam agama sudah ada dah, mesti kena bayar. Jadi hak jenis lagu ni pun dia panggil terhutang juga, nazar-nazar ni terhutang juga. Daripada sinilah ulama-ulama mengatakan boleh anak itu buat kerja haji kepada mak dia, ayah dia dan lain-lain. Dan Imam Syafi'i dan ramai lagi yang lain mengatakan boleh upah haji, buat kerja haji bagi pihak orang lain. Dia pegang dengan ni. Tapi Imam Malik kata tak boleh, upah haji tak boleh. Orang lain nak kerja haji bagi pihak orang lain, tak boleh. Dia kata kalau boleh, hadis ni sekat anak boleh berdasarkan hadis ni. Tapi kalau orang lain tak boleh. Dia kata sebab mengikut kaedah asal amalan ibadat badaniyah ni tak boleh orang lain nak buat bagi pihak orang lain, tak boleh. Sebab nak sembahyang, boleh ke orang lain sembahyang bagi pihak orang lain? Tak boleh. Jadi begitu juga ni. Tapi tak ada hadis kita pakai sekat ada, tak boleh lebih. Nak kias-kias tak boleh. Itu mengikut Imam Malik. Jadi kalau seorang tu dia semasa hayat dia tak ada buat kerja haji, dia ada pitih banyak pun, bila dia mati tak ada, tak boleh. Kalau anak boleh nak buat, kalau anak. Tetapi kalau nak upah haji tak ada, orang lain cakap tak boleh. Mengikut dia. Walau bagaimanapun ini benda khilaf lah. Jadi hak tasbih tu, hak kita banding dengan hak asal yang telah diterangkan tu, apa maksud? Sama ada Quran atau sunnah. Hak itulah yang boleh menjadi asas. Dan kias-kias yang muktabar di sisi ulama yang pakai kias ni pun, dia kata maqis alaih itu mestilah daripada Quran dan sunnah, tak boleh hak lain. Kalau hak lain tak jadi. Asas dia situ juga. Ini bermakna orang yang pakai kias itu pun sebenarnya dia berpegang dengan Quran dan sunnah juga. Cuma dia tengok keserupaan itu, ada kesamaan, maka dia kata oleh kerana ilat dia sama, maka hukum dia sama. Sebab benda ni tidak ada zaman Nabi, tapi benda yang seumpamanya sudah ada dah zaman Nabi, ilat dia pun ada juga pada benda ni, maka dia kata ni pun kena juga. Supaya ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan zakat padi itu ada, padahal tidak pernah Nabi SAW kata padi itu kena zakat. Gandum ada lah, tetapi bila dia perhati, gandum menjadi makanan asas kepada orang Arab dan orang lain lah. Jadi makanan asas dia. Padi ni makanan asas juga. Jadi ilat dia tu tengok sama, rupa dia pun dekat-dekat. Dia pun kata ni pun ada kena zakat juga. Jadi kena zakat padi itu berdasarkan apa? Berdasarkan nas kah? Tidak, berdasarkan kias. Kias. Itu kias tu. Jadi kias lagu ni tak apa boleh pakai.
Tetapi asas dia tu kena Quran dan Sunnah. Macam hak padi tadi, dia ada hak gandum tu. Hak gandum tu ada. Jadi kias dengan hak tu. Jadi hak kias dengan hak tu, gandum tu akan panggil maqis alaih. Jadi maqis alaih tu ada di dalam Quran dan Sunnah. Kalau begitu tak apa, kias. Bau ma ja'a fi ijtihadil qada. Ini bab hadis tentang bersungguh-sungguh memutuskan kes mengikut apa yang diturunkan oleh Allah. Jadi makna kita kena bersungguh-sungguh lah, bersungguh-sungguh dalam menghukum mengikut apa yang diturunkan oleh Allah ni. Luah makna dia. Satu, dalam kita nak melaksanakan hukum, dan terang dah Allah SWT hukum lagu ni, kita kena bersungguh-sungguh nak melaksanakan hukum tu. Itu satu perkara. Selagi bersungguh-sungguh mengeluarkan hukum. Jadi apa yang boleh kita faham daripada ayat Quran dan hadis ni? Maknanya di sini mana galakkan supaya berijtihad. Jadi ijtihad di atas apa dia? Atas Quran dan Sunnah. Nak faham, nak keluar hukum, nak panduan kau apa, kena ambil daripada Quran dan Sunnah tu, mesti kena ada ijtihad, kena ada kesungguhan. Kena bersungguh-sungguh, tidak boleh main-main. Yang ini mengikut apa yang diturunkan oleh Allah. Sebab apa? Sebab kalau kita tidak buat gitu, termasuk dalam firman Allah, sesiapa yang tidak berhukum mengikut apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu orang-orang yang zalim. Padahal ada 3 ayat ni. Hak zalim sah, hak kafir sah, hak fasik sah. Imam Bukhari ambil hak zalim ni. Apa? Dia tidak ambil hak fasik, dia tidak ambil hak kafir, dia ambil hak zalim. Dan kalau dalam tertib ayat dalam Quran tu, hak zalim tu hak duduk tengah. Dalam 3 tu, hak zalim tu hak duduk tengah. Sebabnya zalim ni dia merangkumi kafir, boleh masuk kafir. Dan fasik pun boleh bila kata zalim. Tapi kalau sebut kafir, tidak semestinya dia ni zalim. Tidak semesti dia ni fasik. Jadi bila sebut zalim tu boleh masuk belakang. Sebab tu Imam Bukhari pilih hak ni. Padahal hak lain tu pun serupa juga kalau nak kiranya. Mana kalau kita tidak menghukum mengikut apa yang diturunkan oleh Allah, walaupun seluruh dunia kata molek, sebenarnya zalim. Tak kena letak tu. Tak kena letak tu. Dan Nabi SAW memuji orang yang berilmu bila dia mengamalkannya dan mengajarkannya. Dia tidak mengada-ngada dari pihak dirinya sendiri. Tak boleh jadi tak mengada-ngada bagi pihak diri dia sendiri ni kalau dia berpandu pada Quran dan Sunnah. Barulah jadi tidak mengada-ngada bagi pihak sendiri. Kalau kata qiyas pun tidak mengada-ngada daripada pihak sendiri, itu pasal maqis alih dia Quran dan Sunnah juga. Jadi hak ni Nabi SAW puji hak lagu ni, ahli ilmu yang mengamalkan ilmu dia dan mengajar pula. Lepas tu dia tidak mengada-ngada daripada pihak dia sendiri. Maknanya mengada-ngada ni tak boleh dalam bab agama, tak boleh. Dan khulafa dulu bermusyawarah dan mereka bertanya ahli ilmu. Ini menunjukkan ahli ilmu ni sepatutnya, hak maksud sini ahli ilmu ni, ahli ilmu tentang Quran dan Sunnah. Kalau kita tengok khulafa ur-rasyidin dulu, mereka bicara dengan ahli ilmu, tanya. Bukan kata bila khulafa ur-rasyidin ni dia ni mujtahid, maka dia tak perlu tanya dengan orang lain, tak perlu bicara dengan orang lain. Tidak. Walaupun syarat dia tu kena mesti mujtahid dah khulafa tu, tapi dia ada mesyuarat. Nabi SAW puji hak lagu ni. Dan hak lagu ni molek lah. Mereka bertanya ahli ilmu, tanya. Jadi Imam Bukhari buat mari. Nak ayat al-bin hadis ni kita sudah jumpa sama dah. Mana dua perkara ni? Dua perkara ni, kalau nak patut nak berdeki lah, kalau boleh lah berdeki, dua perkara ni. Yang pertamanya harta, belanjakan pada kebenaran. Yang keduanya hikmah, yang kebijaksanaan. Jadi dia mengamalkannya dan mengajarkannya. Jadi hak ni sangat baik lah hak ni. Kemudian hadis yang kedua, hadis Sayyidina Umar tanya ni, siapakah di antara kamu ada dengar apa-apa hadis lah daripada Nabi SAW tentang imlas? Jadi anak seseorang perempuan yang gugur kerana dipukul ataupun dilakukan apa-apa tindakan lah terhadap dia oleh seseorang. Jadi apa hukum imlas?
Jadi Sayyidina Umar tu kan orang alim besar, mujtahid, lebih pada mujtahid dah kita katanya. Mujtahid yang lain ni pun rujuk ke dia lagi. Dia tanya sahabat-sahabat, maknanya ada bincang musyawarah tentang hukum, tentang kata ni. Dan tidaklah kata orang hak jadi Perdana Menteri, hak jadi Presiden tu saja lebih di sini. Hak terpujinya, ahli ilmu juga terpuji. Ahli ilmu juga ada kelebihan dia sendiri. Tapi barulah nampak kelebihan dia tu sekiranya kita merujuk kepada dia, pakai hak dia, tanya dia. Kalau tak tanya tak ada faedah. Bila-bila pun apa-apa pun kalau kita tak guna tak ada faedah. Ada saja ya. Macam di sini Sayyidina Umar, ini sikap dia. Dia tanya siapa dia. Maka Mughirah pun kata saya lah. Saya dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kena ghurrah. Kena ghurrah. Yang ni kena bayar ganti rugi dalam bentuk seorang hamba yang sempurna. Sama ada hamba lelaki atau perempuan kepada orang yang kena aniaya. Lagu itulah hukum Nabi. Sayyidina Umar berkata, tak boleh pergi mana-mana kamu, kata dia. Kena bagi jalan keluar. Kalau kamu tak bagi jalan keluar kepada aku, maknanya tak boleh lah. Kalau kena bagi jalan keluar, cari orang lain, seorang lagi. Royak benda ni. Aku pun pergi cari Muhammad bin Maslamah. Dia pun mari, dia pun kata memang betul. Dia pun dengar Nabi SAW kata lagu tu. Jadi di sini nak menunjukkan bahawa Sayyidina Umar ni dia nak pakai sesuatu, nak hukum sesuatu ni dia cermat. Kalau nak kira seorang perayak hadis tu padan dah. Ini bukan menunjukkan bahawa Sayyidina Umar ni tak mahu pakai hadis ahad. Tidak. Sebab kalau dua orang tu masih ahad lagi, kan masih ahad lagi, tidak keluar lagi daripada lingkungan hadis ahad. Pengajaran yang kita dapatnya apa dia? Iaitu sikap bercermat. Maknanya kita pun lagu tu juga. Kalau kita tengok sekarang satu kitab, boleh dah pakai kitab tu muktabar dah juga. Tapi kalau kita tengok banyak kitab lagi lah kemolek, lagi baik, lagi yakin. Gitu maksudnya. Nak suruh cermat dalam bab hukum ini. Jangan apabila tu kita pegang tu kemah kemis, sehingga kalau kita tengok orang lain tak serupa tu, selalu kita kata lagu lain. Tak boleh lagi. Bahkan kita kena cermat, tengok banyak kitab. Kalau sekarang ni banyak kitab, gitulah. Jadi keadaan tu tak serupa lah. Kalau zaman sahabat dia boleh tanya, siapa dengar Nabi kata seorang, nak seorang lagi, nak suruh kemah, gitu. Terutamanya dalam kes mendenda orang, apalagi kalau kes melibatkan pembunuhan ke apa tu, lagilah mana perlu kepada hujah ataupun dalil yang kukuh. Tak boleh main-main. Ini bab sabda Nabi SAW, kamu pasti akan mengikut sunana man kana qablakum. Ada dibaca dengan dua cara, sunana ataupun sanana. Boleh dua, lebih kurang makna dia sama dah. Kamu pasti akan mengikut jalan-jalan orang sebelum kamu. Yang ni orang sebelum kamu jalan hak lurusnya hak Nabi dia royak, nyetai lah kok ni, tai lah kok ni, macam-macam rata. Kamu pun akan jadi lagu tu juga. Seseolahnya Nabi sebut ni sunnatullah, memang kehendak Allah di muka bumi ni lagu tu. Dia sesuatu ni apabila kuat tu, ketika kuat tu betul jalan molek lah. Pada tu dia kena pula jadi longgar. Lepas tu dia memang gitu. Ketetapan Allah sudah jadi gitu. Tidak kata sepuluh malaikat Allah SWT buat lagu tu lah. Tak ada dah langgar perintah Allah SWT. Tak ada. Bila kata dia ni tidak melakukan maksiat, ada. Manusia tidak gitu. Kehendak Allah lah buat manusia tu gitu. Oleh kerana manusia ni ada pasal suruh dia, ada ketika semangat, ada ketika lemah, ada ketika leka, ada ketika jaga molek. Maka dia ada perbezaan itu. Ada ketika kuat, ada ketika lemah, ada ketika menguasai orang, ada ketika dikuasai orang. Maka jadi tidak serupalah keadaan manusia. Jadi hak ni dia royak ni akan berlaku gini. Lepas tu apakah maknanya? Dah Tuhan nak gitu dah, molek dah lah, ikut tak apa, molek berlaku. Tidak gitu. Dia royak pun ini satu penyakit ni hak ni. Satu kekurangan, satu kesilapan.
Tak sewi jadi silap ni lagu mana? Ikut Quran dan Sunnah. Ni dalam bab. Semuanya balik situ. Balik situ belakang. Barulah tidak jadi kita ni terpesong sesak seperti orang-orang dulu. Apabila kita ikut Quran dan Sunnah, barulah tidak jadi sesat. Kalau tidak, memang akan jadi gitu manusia ni. Kalau tak, seperti kita katalah, manusia ni kalau tak ada peraturan, tak ada gitu-gini, memang dia akan jadi lekor, dia akan jadi kucak-kacir, bercelaru. Jadi kita tak sewi jadi selalu, buatlah peraturan. Gitu. Hak ni pun, kalau kita tak sewi jadi ikut supaya orang sampai dulu, sudah jadi sesak, barak, macam-macam tu, kita jangan ikut cara dia tu lah. Kena sentiasa berpandukan Quran dan Sunnah. Walau bagaimanapun akan ada juga hak lagu ni. Di situlah ada pertarungan, ada perjuangan, ada usaha, ada kerja. Barulah ada kerja. Kalau tidak, ulama ni apa kerja? Kita tak boleh kata Allah SWT buat penyakit. Dia ada buat penyakit tu. Sebab itulah ada pentingnya doktor, ada pengajian perubatan, adalah kerjanya. Dan kerja tu orang boleh terima. Kalau bagi ganjaran, kalau bagi upah, kalau bagi apa pun orang boleh terima. Sebab memang kerja. Jadi hak ni pun lagu tu. Barulah ada kerja. Ni hak sesak. Doktor tak boleh nak sesak tu maknanya sakit lah. Kalau dalam bab akidah ni sesakit, sudah lari daripada hak sebenar. Kalau doktor dia boleh ubah tubuh, hak nak ubah hak sana, dia ada hak lain pula. Jadi hak tu siapa dia? Iaitu orang-orang yang mengikut Nabi SAW. Itulah kerja dia. Baiki hak tak betul. Baiki hak tak betul. Hak tak betul tu hak kasar, hak besar, hak kecil, hak belakang lah. Sebab kita tengok manusia ni kan, dia tak ada sakit apa-apa dah, cuma nak suruh comel lagi nampak. Ada lagi. Supaya juga ni pun tak ada sesak apa, cuma nak suruh molek lagi. Boleh. Nak suruh molek lagi. Kita ni tak ada buat maksiat apa dah, tak ada, tak betul dah dari segi akidah, dari segi apa. Nak suruh molek lagi lagu mana? Boleh. Ada cara dia. Begitulah juga bab agama. Supaya orang lain-lain pun lagu tu juga. Kalau pomel kereta tu, kalau tempat bahagia kereta ni molek dah. Cuba kita nak sobek lagi, jadi comel, hias lagi. Boleh. Kalau nak lagu tu pun boleh. Adalah cara dia dalam bab dia tu. Jadi agama ni pun begitu. Tetapi ada hak rosak tu memang rosak semua. Bahaya. Bukan bahaya ke dia, bahaya ke orang lain juga. Supaya apa-apa pun dalam dunia ni semua. Kereta tu kalau break tu tak makan tu bahaya, bukan setakat ke dia, ke orang lain pun bahaya juga. Kalau tak ada lampu hiasan dalam tu tak apa hak tu. Tapi kalau hak ni bahaya ke dia dan bahaya kepada orang lain. Supaya juga agama ni, kalau bab sesak ni berat benar, tak boleh nak elok. Hak tu ia jadi beza-beza tu. Sebab keadaan penyakit itu tidak serupa. Tidak serupa. Dan benda ni akan ada serupa dengan orang sampai dulu juga. Jadi Nabi SAW kata kiamat tidak akan berlaku selagi umat aku tidak akan mengambil apa yang telah diambil oleh orang-orang yang dahulu. Mana akan ada umat, bukan semua akan ada lah. Sebab kita kata manusia ni akan ada hak sakit, bukan semua sakit, tapi ada hak sakit. Hak sakit ni macam-macam. Ni pun gitulah juga. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Mula-mula tu sejengkal je, maknanya sikit lah tu. Lepas tu dak sehasta demi sehasta. Dia nak ayat ni kau parok. Tak khabar, tak sedar. Dalam keadaan tak sedar. Kadang-kadang serah sedar ralik. Puasa selesa, bukan kita nak marah pula kalau orang larang kita. Dah sedar lah. Kalau makan daging siapa sedar lah. Kan gula agar tu, kan gula agar ni, kan panggai tu, kan sate, kan gitu-gitu, memang sedap. Nak hari tak apa kalau nak kira. Wah, makan lagi manis kau tu, kuih manis, hak sedap-sedap ni memang jenis-jenis tu berlaku. Tapi akibat dia, ada kalanya gitu. Hak ni pun pada perasaan dia, hak sebenarnya tak ada berguna untuk diri tu sebenarnya.
Sebab itulah ahli-ahli perubatan kata manis yang diperlukan oleh tubuh kita ni cukup dah. Ada dalam buah-buah tu, cukup dah. Hak tu ya sebenarnya, tak perlu dah hak luar. Tapi kita kata dah tak sedap dah. Tak suruh sedap. Perasaan kita. Supaya juga orang yang ikut hak tak betul ni kan, dia rasa sedap. Dia berasa khusyuk misalnya kita. Dia berasa tak ada apa-apa molek. Dia tak tahu lagi. Sebab dia bukan ahli gotu, dia tak tahu dia suk nyakit ni gimana. Hujung jatuh dia mana. Kepada orang-orang yang tahu, dia takut dah. Dia takut. Tak boleh, tak sian. Maka dia beringat. Bila beringat, tak kena lah. Jadi wahai Rasulullah, kata sahabat, seperti orang Rom dan Parsi ke? Nabi SAW kata, siapa lagi manusia ni kalau tidak mereka? Mana hak ni lah yang menjadi kuasa besar pada masa tu. Orang-orang duk tu buat dia ni dah. Jadi oleh kerana dia maju dalam bab dunia ni, orang ingat dalam bab agama ni pun maju juga, betul juga. Jadi tu berlaku, terpengaruh. Jadi akan jadi gitu. Padahal tidak semestinya Rom dan Parsi, hak lain-lain pun kalau tak betul tu kan, tak boleh kan? Dan yang akan menyelamatkan kita daripada jalan yang terpesun ni tak betul ni ialah apabila kita berpandukan Quran dan Sunnah. Tu je Imam Bukhari nak bawanya. Tu je. Yang keduanya hadis Abu Sa'id Al-Khudri seperti tu juga. Maknanya akan tu gitulah. Sehingga kalau mereka masuk ke dalam lubang dhab, lubang bewok kita kata, mana perkara tak pernah sabar, tak masuk akal lah, maka ada juga waktu tu. Nabi kata dia akan ada. Sebab kita katalah, apalah lebihnya ajaran Syiah ni? Duduk pukul-pukul tubuh, seksa diri tu. Kalau kita fikir dengan cara logik lah, agama mana sabar kau nak ajar benda lagu tu. Lepas tu kita tengok serupa dengan hak sesat-sesat tu, ajaran agama terpesong tu. Ajaran agama yang sudah terbatal dah tu. Hak ni. Tapi ada juga yang ikut. Lepas tu dia merasa selesa walaupun dia buat gitu. Hak ni. Maksudnya kalau masuk dalam lubang bewok, pupuk tu masuk, kita masuk juga. Hak benda tak masuk akal, pun boleh terima juga. Kita pun akan jadi lagu tu. Akan jadi lagu tu juga. Sebagaimana orang-orang kafir dulu kan, Nabi-Nabi ni jadi Tuhan. Hak kita ni pun ke arah tu tak ada tu. Angin lah gitu tak ada juga. Tapi oleh kerana sekatan ni banyak, halangan ni banyak, ada semua perlawanan ni, payahlah. Tapi kalau nak kira, nak pergi semacam lah gitu. Alah kelebih. Ada semua. Bukan setakat Nabi, ulama-ulama, wali-wali, nak puja, nak pergi kubur, siapa tawaf pun orang Islam lah tu. Kita je alhamdulillah sebab kita ni tidaklah siapa gitu. Tapi semua dalam dunia ni banyak lagu tu. Pergi duk minta doa di kubur tu, minta tuan kubur tu doa. Muka tidak mati ke dia ni, buat ni. Orang syahid tak mati. Jadi bukan orang syahid saja tak mati. Jadi bila tak mati supaya hidup. Jadi kalau dia hidup, kita boleh tak suruh dia doa kita? Ni kita pergi minta doa. Ni bukan setakat minta doa dengan dia, minta dia doa, minta dengan dia terus. Ada siapa ke mereka tu. Okay? Ini makna ikut orang-orang dulu dah lah. Tapi semua kalau lagu tu orang Islam dah, tidak semua. Sekurang-kurangnya jadi keliru lah. Orang kafir boleh kata orang Islam pun lebih kurang tu juga. Payahlah kita. Lebih kurang tu juga kalau kita pecah. Kita ada Katolik, ada Protestan, dia pun ada Syiah, ada Sunnah. Dia orang ikut tu payahlah kita. Jadi celaru. Kenapa? Kerana kita duk turut error. Padahal kita ni bukan supaya orang agama lain. Kalau agama lain nak cari kitab dia hak sebenar, hak betul, hak terjamin, tak ada dah. Nak sabarlah kalau ikut hak mana-mana pun, hak dia anggap sebagai kitab suci tu tak betul berlaku dah. Dia tidak akan betul, tidak akan jadi molek kalau dia turut hak tu pun. Nak turut mana tak ada kitab suci. Macam kita ni peliknya, hak ada Quran dan Sunnah ni buat apa yang tak saya pegang hak ni? Hak tentu terjamin. Orang dulu tu katalah dia tu tak ada dah panduan. Kita ni buat apa yang nak lari? Kut mana-mana pun dia mari ni. Sunnatullah. Dia akan jadi gitu. Akan ada. Tapi bukan semua.
Hak tetap tegak di atas kebenaran ni sentiasa ada sampai hari kiamat. Seperti mana kita boleh usaha cari hak tak betul tu. Nak cari hak betul, apa tak boleh? Sepatutnya gitu. Sepatutnya gitu. Jadi kami berkata, wahai Rasulullah, orang Yahudi dan Nasara ke hak tu? Hak orang dulu, hak kamu maksudkan. Nabi SAW kata, siapa lagi kalau tidak demo tu? Jadi hak ni Nabi SAW sebut ni hak dekat, hak sekeliling kelalai dengan dia, dengan orang-orang Arab. Bukan bermakna Yahudi dan Nasara saja hak dalam dunia ni hak sesat. Ramai lagi hak lain-lain. Hak tu pun lagu tu juga. Cuma seperti mana biasalah Nabi SAW dia sebut hak maklum. Hak di kalangan orang Arab maklum sama dia, Yahudi dan Nasara. Padahal dalam dunia ni agama yang sesat ni bukan Yahudi dan Nasara saja. Serupa jugalah. Maknanya kita tidak boleh terpengaruh dengan mereka. Apa lebihnya mereka? Mereka tidak ada kitab suci. Sebaliknya kita ada kitab suci. Bukan setakat ada kitab suci saja, ada panduan yang hidup, sunnah. Hak buat tu, praktik tu. Ayat ni nak pakai lagu mana? Ayat ni lagu mana maksudnya? Jelas berlaku. Apa kita nak jadi lagu tu? Lagu tu jadi lagu tu, jadi lagu tu mana penyakit? Penyakit nak masuk ke dalam gaung tu. Apa yang kita nak tu lagu tu? Tak ada sebab untuk kita nak tu. Dan jelaslah maknanya orang yang pergi buat benda-benda lagu ni, dia tak khabar ke diri, dia tak sedar. Dia tak sedar ke diri tu. Kalau dia sedar lah, tak ada pasal nak pergi ke dalam gaung. Nak cari penyakit, tak ada pasal. Hakikatnya penyakit. Babu ithmi man da'a ila dhalalah au sanna sunnatan sayyi'ah. Ini bab dosa orang yang menyeru kepada kesesatan. Mana tak boleh lah. Apa yang kita nak suruh kepada kesesatannya? Dah petunjuk tu ada. Sebab itulah dalam Quran selalu dia buat contoh, kalau sesat ni gelap, petunjuk tu cahaya. Siapa dia nak pergi ke dalam gelapnya? Mana boleh buat kerja dalam gelap? Jadi apa? Tak jadi kerja, tidur boleh tidur. Kalau nak kerja kat tak boleh gapo-gapo pun. Jadi menyeru orang kepada kesesatan dia supaya seru orang kepada kegelapan. Tak kena. Ataupun mengadakan suatu cara yang tidak baik, yang dituruti oleh orang lain. Yang ni kita buka jalan. Kita lah yang mula-mula buat cara tu. Jadi sehingga orang tu cara yang tak betul. Jadi sunnah di sini dipakai dengan arti bahasa Arab. Kerana firman Allah Ta'ala, dan dosa-dosa orang yang mereka sesatkan tanpa pengetahuan. Jadi orang yang boleh disesatkan itu satunya orang itu tak ada ilmu. Hak tu yang dia boleh sesat tu. Orang yang ada ilmu dia tak boleh nak sesat. Yang keduanya, orang yang menyesatkan tu sendiri dia tak ada ilmu. Ada ilmu hak tak betul. Orang sebenarnya tidak layak nak panggil ilmu. Itu makna bighairi ilm. Ilmu hak sebetulnya iaitu yang membawa ketenangan, yang membawa kedamaian, yang membawa kebahagiaan. Itu baru ilmu. Dan ilmu hak ni kalau dalam bab akidah agama ni tak boleh nak dapat dah. Dalam dunia ni tak boleh nak dapat dah kecuali daripada Quran dan Sunnah. Tak serayaklah nama agama-agama. Tak boleh. Sebab apa? Walaupun dia kata ilmu, sebenarnya tidak ilmu. Jadi menyesatkan orang itu tanpa ilmu. Tak ada ilmu. Ini bermakna tak boleh. Kalau ada ilmu pun nak menyesatkan orang boleh. Hak tanpa ilmu tak boleh menyesatkan orang sini. Menyesat apa? Mereka menyesatkan tanpa ilmu. Adakah boleh menyesatkan orang dengan ilmu? Tak boleh juga. Kalau dengan ilmu tak boleh, tanpa ilmu lagilah tak boleh. Dengan ilmu, kalau orang ada ilmu betul, dia tidak akan menyesatkan. Begitu. Jadi orang yang menyesatkan orang ni, dia akan menanggung dosa dia dan dosa orang yang dia sesatkan itu. Itu maksud dalam ayat ni. Jangan main-main. Jangan main-main. Jadi kita tidak kata kita bila sesat dia sekat kita aja. Apabila kita dakwah orang, ajak orang tu jadi sesat kerana kita juga menanggung.
dosa dia. Cakap kita hak kita pun banyak dah, tak habis dah. Nak menanggung hak orang pula. Jadi hak ni semua ni berlaku kenapa? Kerana situ juga balik asal. Tidak ada ilmu Quran dan Sunnah. Kalau ada Quran dan Sunnah, tidak akan jadi gini. Dia tidak akan menyesatkan orang, bahkan dia akan membawa petunjuk kepada orang. Kemudian daripada Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, tidak ada satu orang yang dibunuh secara zalim. Maknanya ada juga pembunuhan yang tidak zalim. Misalnya bunuh balas, qisas itu tidak zalim tu, bunuh tak apa tu. Tapi dia kena pemerintah lah, ada cara dia, syarat dia lah. Hak ni secara zalim. Melainkan anak Adam hak mula-mula bunuh tu, dia ada giat dia. Pasal apa? Pasal dia lah mula-mula bunuh. Sebelum pada tu orang tak tahu bunuh lah kawan. Kita kata dia pun tak terlintas, lama dah ni, jauh dah ni, sampai kiamat ni. Apa kena-mengena dengan dia? Ada. Bila orang tu mati, kita kata tak ada kaitan dah dengan dia. Tapi kalau benda ni mari daripada dia, tetap boleh ke dia. Nak ayat sejak zaman Nabi Adam, boleh dosa ke dia. Kalau buat baik pun lagu tu juga. Kalau buat baik, setiap orang yang ikut pada hari dia tak tahu mana lah, tak tahu mana lah. Tapi hakikatnya ada. Sebab kita lah, kita tak tahu keturunan kita. Boleh raya, ada mau cuba raya. Kita bank kau ni, ayah kita bank kau ni, bank apa? Bank apa? Berti 4-5 keturunan berti paling tinggi, kita kata. Patut apakah maknanya kita ni tak ada sebelum ada tu? Tak ada tu nenek. Nak siapa ke Nabi Adam? Ada. Cuma kita tak sebut. Tak tahu. Tak tahu pun siapa macam kau nu. Mesti ada hubungan dengan dia. Hakikatnya kita bukan baru jadi. Sekat 5 keturunan atas ni 3-4 kau misalnya. Sebelum pada tu tak ada. Ada. Mesti siapa situ juga. Tapi tak tahu. Tak tahu suku. Tak tahu. Tapi hakikatnya bersambung, berhubung. Serupa juga orang yang buat dosa ke buat pahala ni, buat kebajikan ni. Tak tahu dah siapa dia hak asal buat benda ni. Katakanlah tak tahu pun Tuhan tahu. Dia boleh bui lah pahalanya, ganjarannya kepada orang tu. Kalau dosa pun dosa. Inilah dalam ayat ni. Maknanya tak boleh main-main lah. Dan sesak ni, nak boleh sesak ni bukan sesak maknanya siapa ke apa nama ni, sesak tu keluar daripada Islam. Tidak sampai ke peringkat tu pun. Kalau orang panggil sesak, tu pun walaupun atas nama Islam lagi pun tak boleh dah. Dan manusia ni boleh jadi sesat dan menyesatkan apabila dia tidak ikut Quran dan Sunnah. Situ balik situ juga. Kemudian li'annahu sannal qatla awwalan, bab ma dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sekat itulah, wallahu a'lam. Jadi kitanya kelas kita ni minggu depan tak ada dah. Malam ni lah. Dan begitu juga lain-lain pun minggu depan tu tak ada. Sekat minggu ni. Malam esok ada lagi, malam lusa ada lagi, minggu depan tak ada dah. Jadi kelas kita ni akan bermula insya-Allah. Ana tengok tadi kira-kira adalah 22 hari bulan Oktober. Cuma kena hari-hari Senin. InsyaAllah kita start situ lah. Sebab seminggu lepas raya tu tak lagi lah. Jadi sementara tu kita tangguh lah, berhentilah sekata. Wallahu a'lam.